Okey, jadi seterusnya kita akan pergi kepada soalan haba penetralan soalan 2 dan soalan yang kedua ni sebenarnya dia lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Okey, kita tengok Okey, so dia kata persamaan termokimia bagi tindak balas di antara asid etanoik dan natrium hydroxide diberikan seperti di bawah. So dia bagi tindak balas persamaan termokimia, and then ini adalah nilai delta H dia lah, iaitu negatif 55 kilojoule mol negatif 1. Okey, and then dia kata hitungkan haba yang dibebaskan. Okey, disuruh hitungkan haba yang dibebaskan, bermaksud disuruh hitung the value of Q. Okey, ingat haba yang dibebaskan adalah Q. And then dia bagi maklumat apa lagi? Apabila 200 cm3 asid etanoik 0.5 mol desimeter negatif 3 ditambahkan kepada 20 cm3 natrium hydroxide 0.5. Jadi dekat sini kita ada dua value. Kita ada dua value kepekatan dan isi padu. Okey, so dekat sini adalah M1 V1 silap. Dekat M1 V1 V1 ni M1 V1. Okey, and then kepada 20 cm3 natrium hydroxide 0.5 mol desimeter negatif 3. So ini adalah V2, ini adalah M2. Jadi sekarang ini dia dah bagi nilai delta H. So nilai delta H ni kalau kita tukarkan kepada nilai joule, okey, maka awak akan dapat nilainya adalah 55,000 kilojoule. Sekarang ni kalau awak perhatikan dia minta nilai Q. Nilai Q awak boleh gunakan nilai formula delta H So nilai delta H sama dengan Q over N. Dia nak nilai Q. Bila awak rearrange calculation, awak akan dapat Q sama dengan delta H darabkan dengan N. Okey, so nilai delta H ni awak dah ada. Nilai N ni awak boleh cari. So nilai N ni awak kena sentiasa ingat nilai N ni merupakan bilangan mol. Okey, bilangan mol yang terkecil. Okey, bilangan mol yang terkecil. Jadi kalau awak perhatikan, okey, untuk mencari bilangan mol kita boleh cari dua mol dua nilai sebab kita ada dua nilai isi padu yang berbeza. So kita cari N1 dan kita cari N2. So untuk mencari bilangan mol yang pertama, okey, masih menggunakan formula yang sama, iaitu MV per 1000. Okey, MV per 1000. So untuk ini bilangan mol yang pertama, M kita adalah 0.5. Okey, darabkan dengan isi padu kita adalah 200. Okey, bahagikan dengan 1000. Okey, maka awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan akhir awak adalah 0.1 mol. Okey, ini adalah mol yang pertama. Sekarang ni kita cari mol yang kedua pula. Okey, mol yang kedua kepekatan adalah kepekatan yang sama, iaitu 0.5, tapi isi padu yang berbeza, iaitu 20. Bahagikan dengan 1000, awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan awak adalah 0.01 mol. Jadi sekarang ni awak akan ada dua nilai. Okey, yang atas ni awak akan dapat 0.1 mol saya silap. Okey, yang atas ni awak akan dapat 0.01 mol. Yang bawah baru awak akan dapat 0.01 mol. Jadi sekarang ni kalau awak perhatikan, awak akan dapat dua value of bilangan mol Okey, awak akan ada dua nilai mol. Jadi kita nak gunakan mol yang mana? Ingat kita akan menggunakan mol yang bilangan mol yang terkecil. Jadi di antara 0.1 dengan 0.01, okey, this one dengan this one, mana satu yang lagi kecil? Nilai yang lagi kecil adalah bilangan mol yang kedua, iaitu 0.01. Jadi kita akan gunakan nilai yang this one. Okey, so kita masukkan balik dalam kita punya formula yang kita rearrange tadi. So Q sama dengan
delta H multiply by N, darabkan dengan N. So nilai delta H awak tadi adalah 55,000 darabkan dengan nilai mol yang awak dapat tadi 0.01. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan akhir awak adalah 550 joule. So unit awak adalah dalam unit joule. Jadi ini adalah jawapan akhir awak lah. Itu dia. So soalan ni sebenarnya soalan mudah. Awak just cari bilangan mol terkecil dan awak rearrange calculation untuk dapatkan jawapan akhir. Okey, jadi dari segi markah macam mana? Dari segi markah dekat sini, kalau kita tengok jawapan akhir ni awak boleh dapat 1 markah. Okey, mencari bilangan mol ni, okey, mencari bilangan mol sebenarnya awak boleh dapat 2 markah. Okey, awak buat this whole thing, awak boleh dapat 2 markah. So total markah dekat sini, okey, total markah dekat sini awak boleh dapat 3 markah. Ini paling maksimum lah. Okey, markah maksimum. Okey, jadi saya nak tekankan dekat awak dekat sini adalah, okey, setiap soalan yang diberikan dalam exam tak semestinya dia hanya akan minta nilai haba tindak balas. Okey, kalau soalan keluar haba penyesaran, tak semestinya soalan akan minta awak hitungkan nilai haba penyesaran, tak semestinya. Okey, boleh jadi dalam soalan dia bagi nilai haba penyesaran ke, haba penetralan ke, and then dia minta perubahan suhu. Ataupun ada masa dia akan minta nilai isi padu, nilai kepekatan. Okey, jadi soalan akan berbeza-beza. And tujuan kita buat soalan latihan pengukuhan yang banyak-banyak macam ni adalah kita nak awak nampak, okey, bahawa kalau soalan keluar daripada soalan rutin, okey, soalan keluar ataupun soalan yang keluar adalah berbeza daripada soalan yang kebiasaannya awak jawab dalam exam, maka macam mana awak nak buat? Okey, dan sebenarnya setiap soalan yang kita buat, kalau awak perhatikan daripada video pertama sampai video yang sekarang ini, formula yang kita gunakan adalah formula yang sama. Okey, paling kurang kita untuk mencari bilangan mol kita akan gunakan MV per 1000. Nak cari nilai haba yang terbebas adalah Q sama dengan MC theta. Nak cari nilai haba tindak balas, delta H sama dengan Q over N. Jadi kita menggunakan formula yang sama. Cumanya in order untuk kita dapatkan jawapan akhir mengikut kehendak yang soalan minta, kita kena rearrange beberapa formula. Tapi still menggunakan asas formula yang sama. Jadi itu adalah tujuan kenapa kita buat latihan pengukuhan ni lah, supaya kita nak awak nampak setiap soalan yang ada tak semestinya dia minta haba penetralan sahaja, haba penyesaran sahaja. Okey, so soalan dia boleh ubah. Okey, jadi kalau ubah tu pula macam mana awak nak selesaikan, itu yang kita nak latih gaya pemikiran awak. Okey, jadi ini adalah untuk soalan latihan pengukuhan yang kedua. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang terakhir lah, untuk haba penetralan, iaitu soalan yang ketiga in the next video.